Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya hari ini? Saya harap semuanya sihat, sejahtera, dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya semuanya. So macam mana kita hari ini? Dah bersedia untuk kita menyambung perbincangan kitab Fathul Bari kita? Okey, saya harap semuanya dah bersedia lah. Cuma pada hari ini kita akan skip satu bab. Okey, kita akan skip satu bab sebab pada minggu lepas kan Ustazah bincangkan bab yang ke-30. Jadi hari ini kita akan terus masuk kepada bab yang ke-32. Jadi bab 31 tu Ustazah skip lah sebab bukan kata tak penting, tapi kerana isi perbincangan di dalam hadis yang ke-31 lebih kepada perbincangan tentang sanadnya, para perawinya kan. Jadi kalau berkaitan dengan syarah hadis tu agak sedikit kurang lah. So saya rasa dia tak berapa sesuai untuk dibawa kepada perbincangan berbentuk video begini. Maka tak apalah, kita skip saja. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan lihatlah. Tapi hari ini kita akan terus masuk kepada bab yang ke-32. Kalau ikut kepada cetakan buku Ustazah yang ini kan, okay, kita tak tahulah cetakan yang keberapa. Kita sudah berada di muka surat 259. Okey. Dan mungkin ada yang muka suratnya lain, tapi yang penting ialah bab 32. Bab 32. Baik, bab 32 bertajuk nasihat dan pengajaran yang diberikan pemimpin kepada kaum wanita. Cantik tajuknya kan? Okey, nasihat dan pengajaran yang diberikan oleh pemimpin kepada kaum wanita. Baik, kita baca hadisnya. Tajuk bab ini, babu izatil imamin nisa'a wa ta'limihin. Okey, terjemahannya sebagaimana yang di atas lah. Nasihat dan pengajaran yang diberikan pemimpin kepada kaum wanita. Jadi hadis ini, kalau kita lihat di situ, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb qala حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. Baik, hadis ini bermaksud, terus ya, saya pergi kepada maksud hadisnya. Yang sanad tu nanti boleh baca sendirilah. Baik, di sini Atha berkata, aku bersaksi bahawa Ibn Abbas berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan Bilal menyertai beliau. Kerana menurut perkiraan beliau, suaranya tidak didengar. Lantas beliau menasihati kaum wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka kaum wanita itu pun melemparkan anting-anting dan cincin mereka. Sementara Bilal mengambilnya dengan menggunakan hujung pakaiannya. Okay, so ini adalah peristiwa yang berlaku pada masa itu. Nabi SAW, baginda menyampaikan khutbah dan baginda rasa bahawasanya para wanita tak dengar apa yang baginda sebutkan. Jadi baginda pun pergilah kepada mereka dan baginda
memberikan nasihat dan juga pengajaran tentang sedekah kepada mereka. Okey, baik. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab-bab yang lain. Okay, insya-Allah kalau kita panjang umur, ada masanya kan, kita akan jumpalah perbincangan hadis yang sama dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Imam Al-Bukhari. Baik, terus kita pergi kepada syarah hadis. Di sini muka surat 260 kita ada perkataan babu izatil imamin nisaa. Bab nasihat yang diberikan pemimpin kepada kaum wanita. Judul bab ini menegaskan bahawa anjuran untuk mendidik keluarga bukan hanya tugas ketua rumah tangga, iaitu bukan hanya tugas seorang suami, okay? Tetapi juga menjadi tugas pemimpin negara dan wakilnya. Ini jarang kita dengar. Tapi di sini dalam hadis ini ingin mengajarkan kepada kita bahawa tugas memberi nasihat ini dia bukan hanya tugas ketua keluarga, tetapi bila seseorang itu dipanggil sebagai seorang pemimpin, maka dia juga memiliki autoriti dan juga tanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada keluarga-keluarga yang ada di bawah pemerintahannya. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum wanita. Yang selalu kita katakan tugas mendidik orang isteri ni adalah suami, kan? Selalu kita kata demikian. Tapi bila seorang pemimpin itu bila seseorang diangkat sebagai seorang pemimpin, maka dia memiliki tanggungjawab juga untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang di bawahannya, dan antaranya ialah para wanita. Okey, baik, terus. Kata nasihat di dalam topik ini iaitu izatun di dalam bab yang diletakkan itu tadi, kan, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan baginda, daripada perkataan yang disebutkan dalam hadisnya, fa wa'azahunna, maka beliau pun menasihati mereka. Dan isi nasihat di dalam hadis ini, sebab hadisnya sebenarnya ada panjang, ada perbincangan hadis yang lebih panjang nanti. Nanti saya bentangkanlah beberapa hadis yang hampir sama untuk memberikan jalan ataupun jalan periwayatan yang lebih lengkap sebenarnya berkenaan apa hadis yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau di sini diberikan sedikit sahaja kepada kita tentang apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita pada masa itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menasihatkan mereka, iaitu Nabi kata apa kepada mereka? Inni ra'aitukunna akthara ahli an-nar li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Iaitu sesungguhnya aku melihat kalian menjadi majoriti penghuni neraka kerana kalian sering mengucapkan laknat dan mengingkari kebaikan suami. So ada dua perkara lah yang menyebabkan wanita ni menjadi majoriti di kalangan ahli neraka. Okay, tak apa, relax dulu ya. Orang perempuan jangan marah-marah. Orang lelaki pun jangan suka sangat, kan, dengan hadis ini. So nanti saya akan jelaskan lah apa sebenarnya yang cuba Nabi SAW sampaikan, tidak kira sama ada kepada kaum lelaki ataupun kepada kaum wanita, melalui satu hadis yang kita bincangkan dalam bab yang ke-32 ini. Okay, so tenang, jangan marah-marah dulu. Baik, terus kita lihat di sini. Bila Nabi SAW menyebutkan tentang hal itu, dikatakan bahawasanya, kalau rujuk kepada muka surat yang seterusnya, Nabi dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di sini, beliau mengatakan bahawasanya adapun mengenai anjuran memberikan pengajaran. Jadi dalam hadis ini ada dua perkara yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, iaitu satu, memberikan nasihat, kedua ialah memberikan pengajaran. Jadi ada nasihat dan pengajaran. Nasihat daripada perkataan Nabi fa'wa'azahunna, dan manakala pengajaran daripada perkataan Nabi wa amarahunna. Sebab itu ketika Imam Ibn Hajar beliau menjelaskan hadis ini, kan, dia mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Berkenaan dengan anjuran memberikan pengajaran itu sebenarnya diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amarahunna bis sadaqah. Lantas baginda pun memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Okey, dan ini merupakan satu bentuk pengajaran yang ingin Nabi berikan kepada kaum wanita, bahawa
sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Okey, sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Kedua-duanya kita ni, sama ada kita lelaki ataupun kita perempuan, bila kedua-duanya menjadi hamba Allah yang istiqamah ataupun konsisten menjadikan sedekah sebagai antara amal soleh kita, maka kedua-duanya layak memperoleh ganjaran ataupun satu balasan yang mana Allah berikan kepada orang yang bersedekah, iaitu menghapuskan dosa-dosa mereka. Maknanya bukan hanya untuk wanita sahaja, kerana banyak di sana hadis-hadis yang umum menunjukkan bahawasanya sesiapa saja, tak kira di kalangan kita sama ada lelaki ataupun perempuan, yang bersedekah, yang ikhlas kerana Allah, sedekahnya itu tadi kan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak. Okey, baik. Seterusnya kita lompat terus kepada perkataan wa ma'ahu Bilalun. Okey, jumpa tak perkataan di situ? Perkataan wa ma'ahu Bilalun. Ada dua perenggan yang saya skip lah dalam kitab ini. Terus saya masuk kepada perkataan wa ma'ahu Bilal. Maksudnya dan Bilal menyertai Nabi. Maknanya ketika Nabi keluar bertemu dengan sekelompok wanita pada masa itu kan, di sini bersama-sama dengan Nabi adalah Bilal. Jadi Bilal teman Nabi jumpa dengan kaum wanita pada masa tersebut. Jadi itu yang menyebabkan bila Nabi menyampaikan nasihat itu tadi kan kepada kaum wanita, dan kemudian mereka pun memberikan sedekah. Sedekah-sedekah itu diletakkan di pakaian Bilal, iaitu di hujung pakaian Bilal. Kalau dilihatlah kepada hadis yang tadi kembali. Baik, seterusnya kita juga ada perkataan Al-Qurta. Al-Qurta itu apa dia? Al-Qurta adalah maksudnya anting-anting. Okey, yang dipakai. Tak nampak lah Ustazah pakai anting ke tak? Tak nampak. Pakai ribbon adalah. Tapi anting tak nampak lah kan. Tapi memang saya pun tak suka pakai anting ni. Sebab leceh, rimas. Okay? Tapi di sini, Al-Qurta maksudnya ialah anting-anting. Maknanya adalah benda melingkar. Ataupun kita kata perhiasan. Yang melingkar, yang dikenakan di hujung telinga. Okey, kan di hujung telinga. Jadi ini kita panggil dalam bahasa Arab sebagai Al-Qurta. Baik, sampai situ saja perbincangan dalam hadis ini yang ingin Saza bacalah dalam kitab Fathul Bari ini, sebab yang selebihnya ia berkaitan tentang sanadnya, tentang perawinya kan. Saya rasa tak perlulah untuk kita bincang dengan panjang lebar di dalam perkongsian kita, yang kalau boleh pun saya tak nak panjang lebar sebab nanti takut yang dengar pun bosan kan. Okay. Jadi tak apa. So kita masuk, tadi saya janji kan kita nak pergi kepada satu demi satu riwayat hadis ini supaya kita lebih jelas tentang apa sebenarnya yang berlaku pada masa tersebut. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab-bab yang lain. Dan juga bukan hanya kalau kita lihat dalam kitab ini, bab yang ke-32 dalam kitab Al-Ilm. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, okay, dan juga Atha tadi. Dan ada hadis yang lain, hadis yang sama jalan penceritaannya, tetapi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Maknanya beliau menceritakan kisah yang sama tentang apa yang berlaku pada masa itu. Namun di sini Abu Sa'id Al-Khudri dalam periwayatannya menunjukkan kepada kita ataupun menceritakan kepada kita bila masanya hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Kan? Tekak kering saya. Kaum wanita. Jadi, kita lihat begini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya masih lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, di situ disebutkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa. Jadi ada sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu hari raya. Cuma di sini dia ada kekeliruan sedikitlah. Sama ada dianya adalah hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Yang penting hari raya lah senang kita ambil.
Okey, yang penting adalah hari raya. Maknanya hadis ini berlaku peristiwanya ketika waktu hari raya. Dan pada masa itu Nabi SAW pergi ke tempat solat wanita. Tempat solat wanita, dan di sinilah Nabi SAW memberikan nasihat dan pengajaran kepada kaum wanita. Okey, maknanya pada waktu hari raya. Jadi, yelah dulu kan kita kata tak ada mikrofon, bukan mana semuanya boleh didengari. Jadi pada masa itu kalau kita rujuk pada hadis dalam bab yang ke-32 itu tadi, kita dapati bahawasanya disebutkan annahu lam yusmi', kerana dibimbangi, yang kerana menurut perkiraan beliau suaranya tidak terdengar. Sebab itu Nabi pergi. Lepas memberikan khutbah kepada kaum lelaki, Nabi pun pergi kepada kaum wanita. Dan di sana Nabi SAW pun memberikan khutbahnya ataupun nasihatnya kepada kaum wanita. Jadi ini kita panggil sebagai asalnya mengapa Nabi SAW pergi kepada kaum wanita pada masa itu untuk memberikan nasihat dan pengajaran. Okey, baik. Jadi pada masa itu dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini disebutkan dengan hadisnya yang lebih lengkap kalau nak dibandingkan dengan apa yang ada pada hadis yang dalam bab 32 kita ini. Okey, dalam hadis itu disebutkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, Nabi kata kepada wahai kaum wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah, fa inni uritukunna akthara ahlin nar, sesungguhnya aku diperlihatkan kepada aku bahawasanya kalian adalah yang paling ramai di dalam api neraka. Fakulna, jadi mereka ni bertanya dengan Nabi SAW. Jadi para wanita pada masa itu mereka tanya dengan Nabi. Biasalah kan kita ni orang perempuan, bila ditanya atau bila disebutkan tentang satu perkara, kita ni mesti ada curiosity kita punya nak tahu kan kenapa pula tiba-tiba kita ni di kalangan ahli neraka yang paling ramai. Jadi pada masa itu biasalah orang perempuan mesti nak tanya kan. Jadi fakulna, mereka pun bertanya, wa bima ya Rasulullah, kerana apa kami ni tergolong di kalangan yang paling ramai di dalam api neraka. Jadi Nabi pun berkata sebagaimana yang kita dapati dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar dalam syarahnya tadi, iaitu Nabi kata kepada mereka, qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, kalian banyak melaknat dan juga kalian banyak mengkufuri nikmat pemberian yang diberikan oleh suami kalian kepada kalian. Ini yang Nabi SAW maklumkan kepada wanita yang bertanya. Okey, baik. Kita pergi kepada riwayat yang ketiga. Tadi yang pertama, riwayat yang pertama ialah dalam bab yang 32. Okey. Riwayat yang kedua, saya ambil tadi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat yang ketiga di sini saya nak ambil riwayat daripada Zainab. Maknanya ada juga wanita yang pada masa itu dia menceritakan semula, menyampaikan semula apa yang Nabi SAW dengar. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Dengar pula. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Jadi antaranya yang menjadi saksi kepada khutbah ataupun penyampaian yang Nabi SAW berikan pada hari itu, ingat ya, pada hari raya. Okay, pada hari raya ialah Zainab, isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud. Isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud ini dalam riwayat ini riwayat Imam Muslim, ada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga ya hadisnya, iaitu apa kata Zainab radhiyallahu an, iaitu isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an di situ, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khutbah kepada kami. Faqal, Nabi pun menyebutkan, bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min huliyikunna. Nabi pesan kepada kami, wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah walaupun dengan perhiasan kalian. Sebab itu tadi kan dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh siapa? Ibn Abbas. Okay, ingat ya, yang pertama tadi riwayatnya Ibn Abbas. Kedua tadi saya baca riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang ni yang ketiga riwayatnya daripada siapa? Zainab, isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud. Okay, so
Kalau kita rujuk balik kepada hadis yang pertama, riwayat siapa tadi? Ibn Abbas. Kita dapati setelah Nabi SAW menyampaikan nasihatnya tadi kan dengan sedekah. Mereka kaum wanita memberikan, mensedekahkan anting-anting dan juga cincin mereka. Betul tak? Okey. Jadi di sini bila Zainab radhiyallahu anha, isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu tadi, dia menyampaikan hadis ini, dia menceritakan hadis ini, dia kata Nabi pesan kepada kami ataupun Nabi memberikan khutbahnya kepada kami dengan mengatakan bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian. Okey, walaupun dengan perhiasan kalian. Sebab itu dalam hadis yang pertama mereka memberikan cincin dan juga anting-anting mereka, yang mana Bilal letakkan di hujung pakaiannya ketika dia collect sedekah yang diberikan oleh kaum wanita tu tadi. So di sini ayat yang digunakan oleh Zainab ialah huli, iaitu perhiasan, min huli kunna, daripada perhiasan-perhiasan kalian. Kerana apa? Sekali lagi masih lagi ceritanya sama, iaitu Nabi pesan kepada kaum wanita pada masa itu. Yang ini Nabi kata fa inna kunna akthar ahli jahannam yaumal qiyamah. Sekali lagi Nabi tekankan bahawasanya kalian adalah yang paling ramai dalam neraka Jahannam pada hari kiamat. Baik, itu adalah riwayat yang ketiga. Saya pergi kepada riwayat yang keempat. Saya nak buat 4 sajalah riwayat pada hari ini, okey, supaya tak confuse kita. Baik, so kita pergi kepada riwayat yang keempat. Riwayat yang keempat adalah riwayat Ibn Umar. Riwayat Ibn Umar, yang mana dalam riwayat Ibn Umar ini ceritanya masih sama. Okay, hadisnya masih sama. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma ada satu lagi cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka itu tadi. Okey. Dalam riwayat Ibn Umar, iaitu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni anak kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar." Okay, ada penambahan perkataan wa akthirna al-istighfar. Kalau tadi kan riwayat yang pertama, kedua, ketiga. Okay, riwayat pertama daripada siapa sekali lagi? Saya tanya. Boleh jawab tak? Ingat tak? Confused. Okay, baik. Pertama, Ibn Abbas. Kedua, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketiga, riwayat Zainab radhiyallahu anha, isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jangan confuse Zainab ni ada ramai. Takut-takut nanti kata Zainab isteri Nabi pula. Tapi ini bukan Zainab isteri Nabi. Dia adalah isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita masuk kepada riwayat yang keempat, iaitu riwayat Ibn Umar. Dalam riwayat yang pertama, kedua, ketiga, tidak disebutkan tentang memperbanyakkan istighfar. Tetapi bila kita masuk kepada riwayat yang keempat, iaitu riwayat Ibn Umar, dalam riwayat ini ada penambahan solusi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kaum wanita yang disebutkan sebagai ramai di dalam api neraka, majoriti dalam api neraka. Iaitu Nabi kata apa? Hendaklah kalian bersedekah dan memperbanyakkan istighfar. Ada 2 perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita kaum wanita, iaitu pada asalnya diajarkan kepada kaum wanita pada zaman Nabi SAW, dan ianya juga untuk kita lah juga pada hari ini, iaitu Nabi pesan banyakkan sedekah. Nabi juga pesan banyakkan istighfar. Okay? Kerana kalian dilihat ramai dalam api neraka. Kerana apa? Masih lagi dengan sebab yang sama. Itu Nabi kata bila ada di kalangan wanita, kalau dilihat kepada riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada jalur periwayatan Ibn Umar radhiyallahu anhu itu tadi, kita dapati ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat yang paling kalian merupakan majoriti dalam api neraka, maka faqalat imra'atun minhunna jazla. Faqalat imra'atun minhunna jazla. Okey, jazla. Maka berkatalah seorang wanita yang cerdik pada masa itu, yang ada ramai-ramai di situ,
dia tanya kepada Nabi SAW, iaitu ini menunjukkan betul lah ada soal jawab yang mengatakan kenapa kami di kalangan yang paling ramai dalam api neraka. Sebab kita pun nak tahu kenapa kan, supaya okay, supaya tu nantilah. Yang penting saya baca dulu. Iaitu dikatakan begini, Nabi pun menjawab bila wanita yang cerdik itu tadi kan, dia tanya dengan Nabi SAW, lalu Nabi pun kata kepada dia, kepada mereka lah semua, iaitu Nabi kata qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Masih lagi dengan sebab yang sama Nabi SAW berikan kepada kita. Iaitu Nabi kata apa? Kerana kalian ini banyak melaknat dan juga kalian banyak mengkufuri nikmat yang suami kalian berikan. Apa maksud mengkufuri nikmat yang suami kalian berikan? Kalau banyak melaknat ni ialah kita tak jaga lidah kita kan. Laknat itu, laknat ini, komen sana, komen ini, kritik sana, kritik sini. Orang perempuan biasalah banyak mulut. Jadi mulut ni kena jaga, lisannya kena jaga. Dan bukan kita kata orang perempuan sajalah banyak mulut, lelaki pun ada juga banyak mulut kan. Jadi kalau lelaki banyak mulut pun dia pun kena jaga mulut dia. Bukan tak bermakna kalau dia tu boleh cakap banyak juga yang menyebabkan boleh menyakitkan hati orang lain, laknat orang lain kan. Kalau dia pun sama mengamalkan satu, bukan mengamalkan lah, kalaupun dia lidahnya tak jaga, sama juga dia pun akan masuk api neraka. Sedemikian. Maknanya kita masing-masing samalah. Cuma di sini kerana tadi kan perenggan awalnya Nabi sebutkan wanita tu ramai yang masuk api neraka, dan nak dilinkkan lah, nak dikaitkan dengan kita. Kenapa? Kerana satu ialah lidah kita yang banyak melaknat, banyak cakap benda-benda yang tak baik kan, maki hamun dan sebagainya. Ataupun kita kena fahamlah di sini maksud laknat tu ialah, mungkinlah kan kita boleh kata kalau sekarang ni ramai orang laknat tu menerusi penulisan, so itu juga antara penyebab lah. Penulisan ni maksudnya kita biasalah kita kan type sana type sini, dekat phone kita buat apa, status, upload satu status yang melaknat ataupun memaki hamun seseorang. Ini perkara yang seharusnya dielakkan. Ini kita panggil sebagai laknat zaman moden. Boleh tak cakap gitu? Boleh lah kan, laknat zaman moden lah. Sebab dia laknat tu dia tak guna lidah dia, tapi dia guna jari dia untuk menaip di laman sosial. Okay, sebab tu nama dia sosial tak? Tak adalah. Baik, so kita lihat begini. Bila Nabi SAW katakan, yang pertama tadi kan kerana wanita banyak melaknat, kedua ialah kerana wanita mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suaminya. Apa yang dimaksudkan dengan mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suami? So ini bagi saya kedua belah pihak, sama ada lelaki dan perempuan, kena faham supaya orang lelaki tidak menggunakan hadis ini untuk mencela isterinya, ataupun konon-konon untuk memberikan pengajaran kepada isteri dengan membacakan hadis ini, beritahu kepada isteri tentang hadis ini. Maksudnya kedua belah pihak kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan tidak berterima kasih ataupun tidak mensyukuri nikmat yang suami kalian berikan. Baik, dalam hadis ini, dalam sebuah hadis yang lain, di kalangan sahabat pernah bertanya dengan Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, kenapa wanita itu di kalangan yang paling ramai dalam api neraka? Adakah mereka di kalangan api neraka? Jadi Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata apa? Bikufrihinna, kerana kekufuran mereka. Jadi para sahabat di kalangan lelaki ini tanya kembali kepada Nabi, adakah mereka yakfurna billah? Faqala qila yakfurna billah, maka ditanyakan kepada Nabi, adakah mereka wanita-wanita ini mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Tapi apa kata Nabi SAW? Takfurnal ashir. Takfurnal ashir yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu mereka mengkufuri nikmat pemberian suami mereka, dan mereka juga mengkufuri keihsanan yang ada.
keisanan yang ada. Maksud mengkufurinya ialah tidak berterima kasih lah tadi. Okey, ataupun meremehkan pemberian suami kepada mereka. Dan contohnya Nabi SAW berikan dalam hadis ini. Nabi kata apa? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Maksudnya Nabi kata, Nabi jelaskan kepada para sahabat, kalau kalian buat baik kepada mereka dalam masa setahun, kemudian tiba-tiba dalam masa setahun itu ada satu perkara yang mereka lihat ada kekurangan lah, ataupun kalian tak mampu untuk berikan kepada mereka. Tapi apa kata mereka? Engkau tak berikan satu kebaikan pun kepada aku. Okay? Engkau tidak berikan satu kebaikan pun kepada aku. Ini dia menafikan nikmat ataupun pemberian yang suami berikan kepada dia. Sebab itu dia kata dengan perkataan yang sedemikian. Okey, baik. Saya berbalik kepada persoalan yang tadi saya ada utarakan, iaitu adakah hadis ini boleh dijadikan sebagai satu dalil untuk kita sebagai kaum lelaki mencela kaum perempuan, untuk menakut-nakutkan kaum perempuan dengan pemberian-pemberian yang kita berikan kepada mereka. Adakah wajar sedemikian? Sebab kadang-kadang kes-kes begini berlaku di dalam rumah tangga. Apabila pihak lelaki menggunakan hadis ini untuk menundukkan ataupun untuk kita panggil bukan menyenyapkan, untuk tidak membenarkan isteri mereka bersuara terhadap hak-hak mereka. Okey, apa kata mereka? Contohnya lah kan, mungkin mereka kata, saya dah bagi awak itu, bagi awak ini, terima saja, tak, jangan cakap apa-apa, jangan jadi ahli neraka. Bolehkah kita cakap sedemikian? Tidak. Tujuan hadis ini bukan begitu. Jadi jangan disalahgunakan hadis ini. Betul, hadis ini ialah untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita, tapi bukan untuk digunakan bagi menindas kaum wanita. Saya ni cakap bukan macam women's league pula. Maknanya kadang-kadang masalah ini berlaku dalam komuniti kita, masyarakat Islam. Apabila ada beberapa hadis yang digunakan kan demi untuk menindas isteri-isteri dalam rumah. So ini tak boleh sebenarnya. Sebab itu, sama ada lelaki ataupun wanita, kedua-duanya perlu memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Baik, betul, Nabi SAW memberitahu bahawasanya wanita itu ramai di kalangan penghuni neraka. Tapi jangan lupa, ini sebenarnya untuk memberikan motivasi kepada kaum wanita agar mereka menjadi orang yang sentiasa beramal soleh. Caranya bagaimana? Ialah bersedekah dan juga memperbanyakkan istighfar. Nabi mendatangkan satu situasi, lalu Nabi memberikan solusi. Ingat, dalam hadis ini Nabi memberikan satu situasi, iaitu wanita ramai di kalangan penghuni neraka kerana mereka itu banyak melaknat. Mereka itu di kalangan wanita yang tidak mensyukuri nikmat pemberian suami mereka. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa, dalam hadis ini Nabi SAW juga memberikan solusi kepada kaum wanita bagaimana mereka boleh menjadi ahli syurga. Okey? Bagaimana mereka boleh menjadi ahli syurga? Dengan memperbanyakkan sedekah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menunjukkan juga muslimin, muslimat, okey. Untuk menunjukkan juga kita ni tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, kita ada buat salah. Isteri dan suami dan isteri, kedua-duanya. Okey, ada buat salah. Suami ada salah, isteri juga ada salah. Jadi tak boleh kita saja-saja kalau kita ada buat salah tadi kan, kita nak gunakan hadis-hadis ini. Contoh, mungkin suami dia adalah orang yang malas bekerja. Contoh saya kata, suami malas bekerja di rumah. Kemudian dia cuma berikan sesuatu yang ala kadarnya sahaja, yang tidak mencukupi untuk perbelanjaan rumah tangga mereka. Contohnya saya kata, okey, tak semua lelaki lah, jangan marah lelaki kalau dengar saya cakap ni kan. Maknanya tak semua lelaki begitu, tapi ada lelaki yang sedemikian.
Yang mana kadang-kadang di sini isteri tampil ke hadapan memberikan nasihat kepada suami itu tadi. Dia cakap kan, kenapa awak tak kerja? Kenapa awak tak cuba lebih bekerja keras untuk supaya kita dapat satu ekonomi yang boleh menampung rumah tangga kita dengan lebih mantap. Anak-anak nak sekolah, ada anak yang perlu diberikan makan, kan kita pun ada bil yang perlu dibayar. Kalau cuma nak harapkan isteri sendiri bekerja keras tak mencukupi. Yang seharusnya suami itu tadilah kan yang bekerja keras. Jadi di sini bila isteri tampil ke hadapan, mungkin isteri itu cuma nak suami sedar dengan tanggungjawabnya. Tapi sayangnya, mungkin kadang-kadang ada di kalangan para suami menggunakan hadis ini untuk zip mulut isteri. So, ini tak boleh. Ini tak boleh kita buat. Ianya salah. Kalau dilakukan sedemikian, mungkin dia kata, awak diam sudah. Yang penting saya kerja, saya keluar cari rezeki, okay, apa-apa yang ada, terima saja bersyukur. Jangan jadi seperti wanita ahli neraka yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Suami pun sebut, Ifa inni ra'aitukunna aksar min ahli nar. Perempuan kan suami kata kepada isteri. Isteri nak kata apa? Isteri takut jadi ahli neraka. Maka isteri pun senyap. Bukankah ini kita sebut sebagai penindasan dalam rumah tangga? Sebab itu kedua belah pihak, suami dan isteri perlu memainkan peranan belajar agama dengan sebaik-baiknya. Faham tentang hadis Nabi SAW. Apa yang cuba Nabi SAW sampaikan di sini bukan untuk menindas kaum wanita. Sebab kita jangan lupa ya, di samping hadis ini, ada banyak hadis lain yang Nabi SAW sebutkan tentang wanita itu adalah ahli syurga. Okey? Wanita itu ahli syurga. Ada banyak hadis Nabi SAW yang lain. Contohnya kan, kalau kita nak link lah atau kita nak kaitkan dengan sedekah di sini, iaitu Nabi SAW pernah memberitahukan kepada Aisyah ketika Aisyah menceritakan tentang sebuah kisah seorang wanita yang datang minta sedekah kepada Aisyah kan. Okay, kalau ingatlah hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim juga. Dia datang minta sedekah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Datang dalam keadaan minta sedekah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dia bawa 2 orang anak perempuan bersama dengan dia. Ada 2 orang anak perempuan bersama dengan dia. Dan pada masa itu Aisyah cuma ada 3 biji kurma untuk didermakan kepada wanita tersebut. Jadi, wanita ni ambil. Alhamdulillah, dia ambil. 3 biji kurma itu, sebiji diberikan kepada anaknya yang seorang, sebiji lagi diberikan kepada anaknya yang seorang. Dan tinggal sebiji lagi kan, untuk dirinya. Wajar untuk dirinya, untuk dia makan. Okay? Tapi, ketika dia nak memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya untuk dia makan, apa yang berlaku? Kedua-dua anaknya menarik-narik pakaiannya, minta kurma yang nak dia makan tadi. Dan Aisyah kata apa? Dia rasa takjub melihat apa yang dilakukan oleh wanita itu tadi. Apa dia buat? Dia belah 2. Maknanya dia bagi separuh. Dia bagi 2 lah. Kurma yang sebiji tadi kan, sebutir tadi, dia belah 2. Satu diberikan kepada anaknya, separuh lagi diberikan kepada anaknya yang sebelah sini. Dan dia tak makan. Hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepadanya dengan syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan daripada api neraka. Bukankah itu contoh bahawasanya wanita itu juga adalah di kalangan ahli syurga? Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kan hadis itu, Nabi ada kata apa? Wanita yang mana ini kita panggil, selalu orang kata wanita ni senang nak masuk syurga. Betul tak? Kerana bila dia buat iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa salat jika seorang wanita itu dia solat, dia iza salatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu dia solat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan kan, kita pun nak masuk bulan Ramadan ni kan, dah habis qada puasa belum? Dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga farajnya, taat kepada suaminya. Okey, 4 perkara ini apa yang akan dikatakan kepada dia? Masuklah ke mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Maknanya wanita itu
layak juga menjadi ahli syurga. Kan? Di samping Nabi kata tentang wanita yang paling ramai dalam api neraka. So tadi saya kata tentang syurga dan neraka, kedua-duanya adalah kalau lelaki buat dosa juga, mereka juga masuk neraka. Sama juga dengan perempuan. Kalau mereka buat dosa, mereka juga masuk neraka. Jadi tidak ada kita kata bias gender ke berat sebelah ke, kan agama Islam ni berat sebelah ke apa, tidak, bukan begitu. Tapi agama Islam ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita ada satu kebiasaan yang kita lakukan, contoh kan dalam hadis ini, wanita kebiasaannya memang mulutnya banyak. Okey, sebab tu banyak kali dalam kuliah saya kata, kita ni orang perempuan gunakan kelebihan yang Allah berikan dengan mulut yang banyak ini untuk perkara-perkara yang baik. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Itu yang menjadi kerugian bagi diri kita. Sedangkan apa yang Allah berikan adalah satu bentuk kelebihan. Jadi kelebihan itu perlu dimanfaatkan kepada satu ruang yang baik. Okey? Bila digunakan pada satu ruang yang baik, insya-Allah dia akan mendatangkan ganjaran pahala dan akhirnya kita menjadi ahli syurga. Tapi kebiasaan kita orang perempuan, bila mulutnya banyak, kadang-kadang banyak cakap, dia cakap benda-benda yang tak baik, menyakitkan hati orang lain. Itu problem dia, kan? Sebab itu di sini kalau kita rujuk kepada poin yang kedua tadi, kan, tentang wanita yang mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suaminya, kita tak nafikan ada juga wanita yang sedemikian, kan? Ada juga wanita yang sedemikian. Kalau kita bukan wanita yang sedemikian, alhamdulillah lah, masya Allah, tabarakallah, saya kata. Maknanya kita bukan begitu, insya Allah lah kita wanita penghuni syurga. Tapi ada wanita yang terlupa. Kerana dia tak sabar dengan kekurangan yang ada pada suaminya. Yang mana suaminya ini, kita kata suaminya adalah suami yang bertanggungjawab, bekerja siang dan malam, keluar mencari nafkah, mencari rezeki, berikan segala kelengkapan kepada isterinya. Cuma kadang-kadang, biasalah ya kita ni orang perempuan, kita ni ada banyak sangat keinginan. Dan bagi saya kebanyakan masanya dan selalunya, suami yang soleh, suami yang betul-betul menjalankan tanggungjawabnya, dia akan berikan keperluan-keperluan yang diinginkan oleh isteri. Kalau betul-betul suami yang soleh tadi, kan. Dan kita sebagai isteri kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang tak dapat diberikan oleh suami. Dan ada juga di kalangan isteri yang apabila suaminya, masya Allah, tabarakallah, suaminya soleh, suaminya bekerja siang dan malam, memberikan setiap ataupun semua kelengkapan-kelengkapan dalam rumah tangga, nafkah, semua diberikan kepada isterinya. Anak-anak bersekolah, anak-anak semua disediakan. Tapi ada di kalangan isteri, mungkin dia inginkan sesuatu. Contohlah katakan kita nak beg LV. Contohlah kata kita nak beg LV. Tapi beg LV tu berapa kan harganya, faham kan? Mahal beg tu. Mungkin 1,000, 2,000 ke apa kan. Suami kata tak boleh yang, abang tak boleh nak beri. Sebab mahal sangat. Duit tu nak diperuntukkan untuk benda-benda yang lain. Kita marah. Pada masa ini kita lupa pemberian-pemberian yang telah suami kita berikan kepada kita. Akhirnya kita kata apa? Awak ni tak hidup masin. Kata kan? Awak tak hidup masin lah, awak ni pelokek. Pelokek lah awak ni. Selama ni satu benda pun awak tak pernah berikan kepada saya. Tapi bukankah selama ini dia berikan macam-macam kepada kita? Okeylah, dulu ada orang kata kepada saya, tapi kan sekarang Ustazah, kita husband and wife kerja. Tak sepenuhnya suami tu bagi pada kita. Lagi-lagi kita dekat Singapura ni, rumah bersama. Yang mana seharusnya asalnya suami lah yang bayar, kan. Tapi kita sama-sama bayar dengan suami kita. Bil api air pun kadang-kadang pun kita share bayar. Semua benda kita share, Ustazah. Tapi kena ingat ya wanita yang namanya muslimah, beriman kepada Allah. Walaupun kita share dengan suami kita, kita bayar juga itu dan ini bersama dengan suami kita. Dan kena ingat juga dalam keadaan suami kita sama-sama bekerja sama dan bekerja keras dengan kita, sama-sama. Jangan kita merendahkan martabat seorang suami. Jaga akhlak kita, jaga penuturan kita. Mungkin ada kelemahan-kelemahan juga yang suami tak dapat nak berikan. Dalam keadaan dia sendiri berusaha keras, bekerja keras. Okay? Kita ni jangan kita gunakan mentang-mentang kita ni pun dah sama-sama bekerja sama-sama dengan suami tadi, kan. Kita rasa kita ni besar. Kita rasa kita ni hebat. Kita rasa suami tu tak boleh hidup tanpa kita. Jangan rasa semikian. Suami tetap suami yang
layak dan wajar diberikan penghormatan dan ketaatannya kepada dia. Sebab itu adalah kewajipan kita sebagai seorang isteri. Tak boleh kita ni dengan sewenang-wenangnya, mentang-mentang kita pun sama-sama bayar duit rumah, bayar duit kereta, kita pun rasa kita lebih hebat daripada dia. Kita mula merendahkan martabatnya sebagai seorang suami. Ini tak dibenarkan dalam agama kita. Tak dibenarkan. Okey? Jadi maknanya itu masing-masing lah kena faham peranan masing-masing, dan masing-masing juga kena faham jaga syurga masing-masing. Okey? Jaga syurga masing-masing. Masing-masing juga suami dan isteri kena jaga. Suami jaga isteri, isteri jaga suami. Kalau suami ada nampak isteri lakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskannya ke dalam neraka Allah, berikan pesanan dengan baik. Jangan kita menindas. Jangan kita menjatuhkan maruah dia. Sama juga dengan isteri. Kalau kita ada nampak suami ada buat perkara-perkara yang menyebabkan boleh dia masuk ke dalam neraka, nasihat juga dengan baik. Kan? Gunakan komunikasi yang baik. Jangan merendahkan martabatnya sebagai seorang suami. Sebab tu kadang-kadang kita ni silap kan, bila kita buat perkara-perkara yang saling merendahkan maruah antara satu dan yang lain. Bila kita ni suami dan isteri, kita kena angkat sama-sama. Okey? Kedua-duanya kena saling membantu untuk pergi ke jannah. Sebab tu kita kata apa? Rumahku syurga ku kan? Maknanya ada peranannya di situ. Peranan kedua-dua belah pihak. Suami memainkan peranan untuk membimbing isteri masuk ke dalam syurga Allah, dan isteri juga perlu sama-sama memberikan motivasi kepada suami agar bersama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru tepat kita kata tunggu aku di pintu syurga. Okey? Baik. So di sini ya, saya nak tutup hadis ini dengan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis bab yang ke-32. Iaitu pertama ialah dalam hadis ini ya, kalau kita lihatlah pada muka surat 262 pada perintah yang terakhir sekali, disebutkan bahawasanya dalam hadis ini yang pengajaran yang boleh diambil ialah bolehnya bersedekah secara langsung. Maksudnya boleh kita sedekah orang nampak lah, tak jadi masalah kan, orang nampak. So di situ kan tadi dalam hadis ni kita nampak wanita-wanita tersebut mereka bersedekah dengan anting-anting dan cincin mereka, yang mana Bilal letakkan sedekahnya di atas bajunya. Maknanya di situ orang lain nampak. So boleh, tidak menjadi masalah. Okay, yang penting masing-masing jagalah diri masing-masing agar jangan ada hal-hal yang boleh menimbulkan riak. Okey, baik. Kedua ialah sedekah seorang wanita dari harta peribadinya tidak memerlukan izin dari suaminya. So kita ni kalau ada duit kita sendiri kan, bila kita nak bersedekah tak perlulah kita minta izin dengan suami kita, sebab itu harta kita. So sedekah sajalah, tak perlu nak WhatsApp dulu, nak minta izin kan. Yang boleh tak ni nak sedekah dekat masjid, boleh tak I nak transfer online, boleh tak I nak pay now dekat Masjid Yusof Ishak, macam gitu kan. Tak perlulah kita minta izin. Kalau tu duit kita, sedekah sahaja. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis itu tadi kan, para wanita pada masa itu adakah mereka minta izin terlebih dahulu kepada suami-suami mereka? Tidak. Bila Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka tentang bersedekah, mereka pun terus bersedekah. Okay, tanpa nak minta izin dan sebagainya. Baik, yang ketiga dan yang terakhir ya di sini. Sedekah itu dapat menghapuskan banyak dosa. Ini umum, tak kira untuk lelaki dan wanita. Bila kita bersedekah, maka sedekah itu dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Dan dosa yang kita lakukan, dia akan memberi dia merupakan punca kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana bila kita setelah melakukan dosa kan, kemudian kita bertaubat kepada Allah, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Dia merupakan perkara yang tidak merugikan untuk kita dunia dan akhirat. Baik, itu sahaja untuk hari ini semuanya. Okay, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk sesi perbincangan yang seterusnya pada hadis yang ke-33. Okey, insya-Allah. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.